Mereka minta tolong dengan Nabi ni. Kan? Ha. Tapi mereka bila Nabi tu datang betul-betul, mereka tak nak beriman pula. Ini orang Yahudi. Adalah yang beriman tapi tak aman. Orang Yahudi dia berpuasa pada 10 Muharram. Nabi tanyalah orang Yahudi, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Ya? Mereka mengatakan, hadza yaumun salih. Hadza yaumun najallahu bani Israel min aduwihim. Fasamahu Musa. Hari ini hari besar kami orang Yahudi. 10 Muharram ni hari besar kami. Pada hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel ni, bangsa dia lah sejak dulu Bani Israel ni daripada musuh mereka iaitu Fir'aun. Menyelamatkan macam mana? Yang kisah laut terbelah tu. Kalau awak baca sejarah Nabi Musa, Bani Israel ni ditindas oleh Fir'aun, Raja Mesir. Ditindas di Mesir. Teruklah penindasan tu, dia suruh bekerja, buat istana, buat apa benda, buat piramid semua Bani Israel ni. Lepas tu Fir'aun dia bunuh pula apa ni anak-anak lelaki. Yuqatiluna abna'ahum, yudhabbihuna abna'ahum, menyembelih anak-anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan anak perempuan ni dia biar hidup, dia tak sembelih. Anak lelaki disembelih depan mata mereka. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Inilah ujian pada Bani Israel yang hebat, yang mana mereka melihat anak-anak lelaki mereka disembelih. Jadi bertahun-tahun mereka ni diseksa di Mesir. Allah utuskan Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun. Fir'aun tak nak terima juga. Allah memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Jadi Bani Israel semua keluar daripada Mesir tu, hari tu dikejar oleh Fir'aun sampailah di tepi pantai. Belakang tentera Fir'aun, depan pantai laut. Dia sebenarnya bukan laut, dia tasik yang besar. Jadi Bani Israel macam mana nak buat? Tak ada tempat lagi. Allah perintahkan Nabi Musa pukul laut itu dengan tongkat. Macam mana Allah perintahkan tu, dia Allah cakap? Wahyu lah, Jibril. Oh, Jibril datang. Jibril ada lah masa tu. Oh. Semua melalui Jibril. Lalu bila Nabi Musa pukul laut tu, fadrib bi'asakal bahr, fanfalaqa fa kullu firqin kattudil azim. Terbelah laut. Laut ni terbelah. Dan mereka melalui belahan laut, celah-celah laut yang terbelah tu, Bani Israel lalu. Dia terbelah, duduk gitu je terbelah tu. Besar, Allah kata seperti bukit, seperti dua bukit yang besar laut tu. Jadi Bani Israel lalu situ. Bila Bani Israel dah sampai ke seberang, tentera Fir'aun kat belakang lagi, masih lagi tentera Fir'aun lalu juga. Bani Israel semua dah selamat seberang. Lepas seberang, Allah cantumkan balik laut tu. Lalu tenggelam semua Fir'aun dan tentera dia. Fir'aun bila dia timbul tenggelam dalam laut tu, dia kata amantu bi rabbil ladzi amana bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, kata Fir'aun. Allah kata al-ana wa qad asayta, baru sekarang kamu nak beriman. Sebelum ni kamu buat apa? Yang Nabi Musa berdakwah pada kamu tak dengar. Sekarang dah tercungak-cungak, dah tertelan air laut semua, baru kamu nak beriman. Dah terlambat. Sebab tu ulama menyatakan, bila nyawa dah sampai ke kerongkong, maka pintu taubat dah tertutup. Dah terlambat dah, walaupun dia hidup lagi. Roh
roh kita ni dikeluar ikut ni. Idza balaghatil hulqum, dia keluar ikut hulqum, ikut tekuk ni. Roh kita keluar daripada badan. Betul orang mati dia macam ni. Mula nazak tu, roh dia nak keluar, ditarik oleh malaikat, nak keluar ikut mulut. Bila roh kita dah sampai sini, dah terlambat lah. Kita nak bertaubat, Allah dah tutup pintu taubat. Ya, selagi roh belum sampai, malam yughargir, Nabi kata, selagi belum nazak lagi tu, tercungak-cungak tu, Allah terima lagi taubat. Fir'aun dia sempat cakap macam tu, tapi Allah tak terima taubat dah. Al-yawma nunajjika ibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Matilah Fir'aun pada hari ini, dan hari ini aku selamatkan jasad kamu. Jasad Fir'aun Allah selamatkan, maksudnya jasad Fir'aun ni tak hancur. Allah kata apa? Untuk jadi pengajaran bagi orang yang datang sebelum kamu, selepas kamu. Jasad Fir'aun tak hancur, sampai sekarang ada lagi dalam muzium Mesir. Habis dah tengok dah jasad Fir'aun. Dia ada banyak Fir'aun kan ni? Nampak jelas, elok lagi. Hidung dia semua, tapi kecut sikit lah. Muka dia nampak jelas lagi, duduk dalam kaca. Dia ada banyak Amin Telinga Fir'aun ni. dia, muka dia semua ada. Fir'aun memang ada banyak. Semua tak banyak. Tapi Fir'aun Ramses ni, ahli sejarah mengatakan Fir'aun inilah yang di zaman Nabi Musa, kerana kandungan garam dia sangat tinggi, dia dah terminum banyak air garam. Ahli sains kata inilah Ramses ni, the Great Ramses dia panggil. Kerana zaman dia lah Mesir melalui zaman yang paling cemerlang sekali. Zaman Ramses ialah zaman Nabi Musa tu. Lepas tu dia mengaku diri dia Tuhan. Allah menyatakan dalam Quran, aku selamatkan badan kamu untuk menjadi pengajaran. Jadi berlakunya peristiwa ini, laut terbelah ni, pada 10 Muharram. Lalu Nabi Musa memerintahkan Bani Israel berpuasa pada 10 Muharram sebagai memperingati peristiwa ini, nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad SAW, dia berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kamilah yang lebih berhak memuliakan Musa daripada kamu semua orang Yahudi. Kamu mengatakan kamu umat Nabi Musa, tapi kamu tak ikut cakap Nabi Musa. Kamu tukar isi kandungan Taurat. Dan masa Nabi Musa hidup pun, Bani Israel banyak menyakiti Nabi Musa. Allah kata dalam Quran, la takunu kallazina azaw Musa. Mereka macam-macam mereka kata kepada Nabi Musa ni, walaupun mereka tahu Nabi Musa tu Nabi. Ini jahatnya Bani Israel ni sampai sekarang. Zaman Nabi Musa pun mereka dah banyak sakitkan hati Nabi Musa. Tapi kata beriman pada Nabi Musa, beriman pada Taurat. Lalu Nabi kata, kamilah yang sepatutnya mengikut seruan Nabi Musa daripada kamu semua. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang Islam berpuasa pada 10 Muharram. Tapi Nabi kata, untuk kita membezakan puasa mereka dengan puasa kita, kita berpuasa 2 hari. Pada Tasu'a, pada 9 Muharram, ataupun pada 11 Muharram. Atau Nabi kata, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, berpuasalah hari sebelumnya ataupun hari selepasnya 1 hari. Jadi semalam kita dah puasa 9 Muharram. Hari ini kita puasa 10 Muharram. Apabila ditanya Nabi apakah kelebihan puasa 10 Muharram, Nabi kata, ahtasibu
ayyukaffira sanatan. Aku berharap agar Allah mengampunkan setahun dosa kamu, setahun Allah ampunkan. Nabi kata aku berharaplah. Aku berharap maksudnya tak ada kita kata aku dah puasa setahun Allah dah ampunkan. Kita mesti ada berharap, sebab pengampunan tu daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Amin. Sentiasa berharap. Macam kes Siti Sarah mati tu, orang cakap ahli syurga, ahli syurga. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak tahu perkara gaib. Memanglah kita nak dia masuk syurga, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu perkara gaib. Kita cuma berharap agar dia masuk syurga, kita pun masuk syurga. Berharap-berharap. Jadi dalam puasa ni pun kita berharaplah supaya Allah ampunkan dosa setahun. Dosa-dosa yang boleh diampunkan ni adalah dosa-dosa kecil. Dia bukan dosa-dosa besar. Dosa besar ni diampunkan dengan taubat kepada Allah. Taubat nasuha. Ibadat yang boleh terhapus dengan dosa, menghapuskan dosa ni, kalau kita ni menghapuskan dosa-dosa kecil lah. Tapi ialah kita ni banyak buat dosa kecil lah. Kita tak ada bunuh orang, kita tak mencuri, kita tak berjudi, kita tak minum arak, kita tak berzina. Alhamdulillah, ini semua dosa-dosa besar yang banyak kita buat. Dosa kecil tapi ada kadang dosa besar kita buat. Menderhaka pada ibu bapa ni dosa besar. Tinggi suara pada mak ayah tu dah kira menderhaka. Itu dah dosa besar. Mengumpat dosa besar. Itulah kita buat tu. Dosa-dosa besar ni kena bertaubat. Baru ini semalam. Dosa-dosa kecil memang boleh terhapus dengan amal ibadat. Antaranya ibadat yang boleh menghapuskan dosa yang Nabi sebut ni, mengambil wuduk. Nabi kata setiap titisan air wuduk menghapuskan dosa. Dan Nabi kata dosa-dosa tu dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang tidak dinyatakan dalam Quran, tapi dia merupakan satu kesalahan. Tapi lambat-lambatkan Tidak solat. dinyatakan akibat dia. Kalau lambat-lambatkan solat tu dosa besar ke kecil? Dosa kecil lah. Tapi meninggalkan solat dosa besar. Meninggalkan yang fardu ni dosa besar. Jadi mengambil wuduk, pergi ke masjid, setiap langkah Nabi kata menghapuskan dosa. Itu dosa kecil. Bersedekah menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil. Jadi antaranya berpuasa pada 10 Muharram ni juga menghapuskan dosa selama setahun, insya-Allah. Ada lagi puasa Arafah. Puasa hari Arafah 2 tahun. Puasa Ashura 10 tahun. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita. Kenapa Allah suka kita ni berpuasa Allah suka berpuasa? Kerana Allah Ta'ala Dia suka kalau kita bersusah payah kerana dia. Ibadat yang Allah suka, ibadat yang ada unsur-unsur susah tu. Ada unsur pengorbanan. Bila kita berkorban, kita susah, lapar, dahaga kerana Allah. Allah suka, Allah kata, hamba-Ku itu dia meninggalkan makan dan minum kerana Aku. Yada'a ta'amahu wa syarabahu li. Dia sanggup berlapar, tahan dia lapar tu kerana Aku. Sanggup tahan haus dia kerana Aku. Allah suka. Allah suka orang bangun sembahyang malam, tengah sedap-sedap tidur, bangun sembahyang malam. Hampir sembahyang, isbahul wudu indal makarih. Sejuk-sejuk tu ambil sembahyang. Bila kita rasa susah tu, itu Allah suka. Antara ni puasa. Allah suka ibadat puasa. Sembahyang pun Allah suka, kita nak sembahyang pun ada rasa susah tu. Kita kena mungkin macam-macam lah kita berkorban, rasa susah ni Allah suka lah. Satu lagi yang paling besar sekali, berperang di jalan Allah. Ini lagi susah. Betul orang mati perang ni, mati syahid. Kerana nak perang ni bukan senang.
gadaikan apa nyawa dia kerana Allah. Jadi setiap ibadat yang ada unsur payah susah ni, Allah sukalah. Haji susah. Itu pahala besar orang pergi haji ni. Balik haji dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa dia semua habis, hapus. Dulu lagi lah pergi haji naik unta. Tengah panas naik unta semua, berbulan-bulan naik unta. Itulah setiap ibadat yang susah Allah suka. Sedekah ni kita berperang dengan hati kita ni, dengan sayang duit ni. Kita bagi kat orang duit kita ni. Itu susah tu lah Allah nilai tu. Lepas tu bila masuk syurga, Allah kata ini ganjaran atas kesusahan kesabaran kamu. Udkhulul jannata bima sabartum. Kerana kamu dulu bersabar kat dunia dulu, bersusah semua, sekarang balasan kamu. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Semuanya balasan kerana syurga. Kerana susah kamu ni, aku beri mahligai dalam syurga. Sebab kamu bersusah-susah kat dunia. Itu Nabi kata khuttatil jannah bil makarih wa khuttatil naru bis syahawat. Syurga itu dikelilingi oleh al makarih. Makarih maknanya sesuatu yang nafsu tak suka. Nak buat baik kan nafsu tak suka. Nak beramal semua nafsu tak suka. Daripada baca Quran, berzikir baik, nyanyi ke ataupun tengok handphone ke apa kan. Ini nafsu suka. Bila kata nak semayang, nak apa, aduh. Jadi kita berperang lawan nafsu tu. Itu yang Allah suka. Itu nafsu tu ujian. Kita tinggalkan. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Orang yang Allah kata tengah malam ni dia tinggalkan katil dia. Tilam dia. Nafsu sukalah tidur. Tapi orang bangun tengah malam sembahyang, itu Allah suka. Di situlah Allah nilai kita. Hamba ku ni sanggup bersusah payah kerana aku nahan tidur. Aku bagi dia syurga. Wa khuttatin nar bisyahwat, dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Perkara yang menyeronokkan, disukai oleh nafsu. Tapi neraka lah. Kat dunia ni seronok lah. Akhirat tu neraka. Sebab tu orang suka buat dosa. Sebab apa? Menyeronokkan. Syaitan pula galakkan lagi. Wa zuyyina lahum su'u amalihi. Syaitan menghiaskan amalan tu nampak cantik, nampak sedap. Syaitan digalakkan lagi. Jadi nafsu ada dalam diri kita. Kat luar ni syaitan. Itu orang suka sangat tu, buat jahat, buat dosa. Tapi orang nak beramal ni kena berperang lawan nafsu. Bersusah. Macam puasa. Ikutkan makanlah sedap, minumlah sedap. Tapi hamba Allah ni ditinggalkan sedapat tu berpuasa kerana Allah. Di situlah ganjaran besar. Bukan setahun saja Allah boleh ampunkan. Allah tengoklah. Kalau boleh ampunkan bertahun-tahun, ataupun semua sekali dosa. Kita berharap macam itulah. Sebab tu kita ambil peluang berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. 10 Muharram juga hari yang matinya cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain di Karbala. Sayyidina Husain cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Peristiwa ini berlaku pada 10 Muharram. Ahli keluarga dia semua, keluarga Nabi di Karbala ni dibunuh. Jadi sebab tu orang-orang Syiah dia pukul-pukul badan pada hari Ashura ni. Dia orang tak puasa, dia menyeksa diri pada hari Ashura. Ini ajaran Syiah lah. Sedih sangat. Itu antara ni lah apa yang berlaku pada hari Ashura. Jadi kita berpuasa. Orang Melayu kita dia sibuk buat bubur Ashura. Ini kita tak faham orang Melayu ni. Banyak amalan-amalan yang bukan daripada Nabi yang dibuat.
Nabi suruh puasa, dia buatnya bubur, dia belasam makan bubur Asyura. Ya? Ini bid'ah ni. Ini benda yang tak disuruh. Tak ada pun Nabi cerita pasal bubur ni, mana ada. Dia kata kapal Nabi Nuh dulu. Ya, kapal Nabi Nuh tu mendarat habis banjir ni 10 Muharram. Ini semua palsu, ini palsu. Jadi Nabi Nuh kumpul-kumpulkan bahan makanan atas kapal. Dia turun ke ke darat, dah banjir dah kering. Dia ambil daun-daun ke apa, campur-campur semua buat bubur. Dia pandai-pandai cerita benda-benda macam tu. Jadi ya, yang bubur Jangan Asyura mengumpat tu dosa besar. bukan Syawaid dia, ramai orang Melayu kita macam tu. Daripada dulu lagi, pada kecil lagi dah ada bubur Asyura 10 Muharram ni. Yang Nabi suruh tu berpuasa. Jadi insya-Allah lah Mungkin kita dia puasa rasa ni. ni lah sedekah tu. Dia buat bubur. Kita berpuasa, tak apalah nak buat bubur, tak salah nak makan bubur Asyura. Tapi kalau kata 10 Muharram ni mesti buat bubur Asyura, salah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita Yang yang sapu kita kepala puasa anak ni. yatim. Alhamdulillah. Nabi? Itu saja. Sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim ni semua ada palsu. Bukannya kita sapu je, kita kena tolong anak yatim. Tak sapu semua boleh sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.